tadi cikgu susun ni. Saya rasa susun macam ni lah. PNA ni bukan perkataan ni. Penena... Begitu kalah ni dengan ni. Macam mana nak susun ni? Ni perkataan apa ni? Ayo, macam mana ni? Didik TV KPM. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga bersama dengan Cikgu Rahayu. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai, selamat pagi Sean. Cikgu, tadi Cikgu suruh saya susun perkataan tu, Cikgu. Tapi saya tak pastilah perkataan apa, Cikgu. Nak hadiah tak? Nak, Cikgu. Nak. Kena susun betul dulu. Oh, ya ke? Okey. Tetapi sebelum tu, tiba-tiba terja pula nak susun. Tetapi sebelum tu, kita kena sentiasa ikut SOP kan, Cikgu? Seperti yang anda tahu ya, adik-adik di rumah untuk sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun berada di kawasan luar rumah. Dan selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer macam saya. Silakan Cikgu dengan Cikgu juga. Okey, dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Saya rasa saya dengan Cikgu lebih kurang 1,5 meter ni, Cikgu. Okey, dan bolehlah kita buka pelitup muka kita, ya, Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, baru dah nampak muka kita. Hai semua. Okey, baiklah. Boleh tak Cikgu kenalkan? Okey, tapi sebelum tu lupa nak bagi tahu. Cikgu tengah simpan dalam bekas khas kan? Saya pun nak simpan dalam bekas khas. Kita tak bolehlah pegang cakap-cakap macam tu kan. Pastikan anda simpan di tempat yang selamat. Sama ada dalam bekas ataupun dalam poket. Jangan letak merata di tempat, di atas meja, di atas lantai, di atas kepala. Jangan. Okey. Baiklah Cikgu, sekarang dah nampak muka Cikgu dah. Boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, nama saya Cikgu Rahayu binti Abdul Rahman ataupun Cikgu Ayu dari SK Putrajaya Presin 11-1. Okey, terima kasih Cikgu. Dan seterusnya, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Hai semua. Hai. Selamat pagi. Itulah dia. Muka-muka handsome, cantik. Okeylah, betul ya. Okey, sebelum saya teruskan, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Elisha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri, tahun 6 dari SK Putrajaya PC 11-1. Boleh panggil saya Elisha. Okey, terima kasih Elisha. Kita juga ada Auni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Auni Syafia binti Ahmad Syafiq, darjah 6 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Auni. Auni, okey, terima kasih Auni. Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fayayan bin Alias. Saya dari SK Putrajaya PC 11-1, darjah 6. Boleh panggil saya Faik. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita ada Aisyah. Aisyah, jangan lupa pasang mic ya. Dia tak on mic tu. Tak dengarlah. Pasang mic anda. Hello. Jangan lupa pasang mic. Kena unmute. Tekan butang unmute. Boleh tak? Tak dengarlah. Mungkin mic problem, tak apa. Kita tunggu dulu. Kita teruskan dulu dengan Khairul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Amin Muzaffar. Saya dari kelas 6 Topas, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Panggil saya Emir. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Ali Hajar binti Ahmad Syakir. Saya darjah 6. Saya dari Sekolah SK Putrajaya Presin 11-1. Boleh panggil saya Aufa. Okey, terima kasih Aufa. Dan kita balik semula ke Aisyah. Hai Aisyah, dengar tak? Dengar. Hai. Nama saya Muhammad Aisyah Chong dari Sekolah SK Putrajaya Presin 11-1. Boleh panggil saya Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah.
Okey, baiklah cikgu, kita balik semula kepada topik kita pada hari ini. Cikgu, saya rasa saya tak sempatlah kalau saya nak susun tu mungkin ambil 2 hari, cikgu. Oh, ya ke? Ataupun seminggu lah. Mungkin cikgu boleh bagi tahu apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, cikgu. Okey, Sean. Sebenarnya pada hari ini kita akan pelajari tentang tajuk perpuluhan. Oh, perpuluhan. Habis hadiah saya burn lah ni. Ya ke? Mungkin nanti cikgu boleh tanya saya soal macam, okey. Kan. Mungkin saya akan susun. Cuba susun semula lah. Sean dah tahu kan jawapan tadi kan? Okey, tak susun apa. semula nak hadiah kan? Nah, cikgu. Okey, cepat susun semula, Okey, boleh? Sambil saya susun ni, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anik, apa yang kamu tahu tentang nombor perpuluhan? Perpuluhan adalah nombor yang ada titik perpuluhan. Contohnya 3.56. Akmal Syami, cuba sebut nilai perpuluhan ini. 4.721. Apakah nilai tempat bagi 7? Nilai tempat 7 ialah per 10. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu. Okey, baiklah cikgu. Saya nak tanya, betul tak saya susun tadi, cikgu? Nak susun, boleh Sean AJ balik semula? Boleh. PER per, PU, LU, Lu, HAN, perpuluhan. Betul, cikgu? Yes, betul. Yeah, Pandai, dapat Sean. So, hadiah. dapat hadiah. Raya dululah, Sean. Okey, terima kasih cikgu. Dapat hadiah. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya sebenarnya apa yang kita akan teroka hari ini untuk perpuluhan. So, untuk tajuk perpuluhan hari ini kita akan teroka 3 kemahiran. Yang pertama, mengenal nilai tempat dan nilai digit perpuluhan. Yang kedua, membuat perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus atau kita panggilkan 3P singkatannya. Dan yang ketiga, kita akan buat menyelesaikan operasi tambah dan tolak melibatkan perpuluhan. Sangat menarik, cikgu. Jom kita mulakan penerokan kita, cikgu. Okey, so sebelum tu saya nak kenalkan dulu. Ya, cikgu. Okey. Sean tahu tak apa ni? Ini kubus. Okey, betul. Kuning. Betul. Kotak kuning, dia warna betul kuning. lah. Okey. Ini dipanggil sebagai blok asas 10. Okey, kenapa dipanggil sebagai blok asas 10, Sean? Rasa-rasanya kenapa? Sebab tahu tak agak-agaknya? Dia bukan asas 9. Okey, bagus, Sean. Kurang-kurangnya dia menjawab. Cuba menjawab, murid. Okey, sebenarnya daripada blok 1000 ini kita terbentuk daripada blok asas 100. Okey, so dapat 100 ni kita ada 10 keping blok asas 100 baru dapat 1000. Betul? Betul, okey. So kalau yang blok 100 ni pula, asalnya daripada mana? Daripada 10. Yes, daripada 10. So ada 10 keping 10 baru dapat bentuk 100. Okey, sekarang kalau daripada 10 ni, asas mana pula? Daripada 1. Yes, 1. So ada 10 keping 1 baru boleh bentuk 10 blok asas 10. Okay, sebab tu kita panggil dia sebagai blok asas 10. Itu dia. So daripada 1000 ke 100 ke 10 ke 1. So yang blok asas 10 tu yang satu barisan ni, cikgu, tadi. Kita boleh bentuk daripada 1000 tu kita boleh bentuk. Maknanya 10 keping blok asas 100 boleh dapat jadi 1000 nilainya. Tapi hari ni kita nak buat perpuluhan, Sean. Ya, cikgu. So, bila perpuluhan nilainya dah lain sikit. Okey. So, per 1000 ni mewakili nilai sah ataupun mewakili nilai nombor bulat. Okey. Sean tahu kan perpuluhan apa kan? Tahu, cikgu. Okey, nanti kalau lepas ni saya terangkan, okey. So perpuluhan untuk yang ni untuk blok 1000 ni dia mewakili nilai sah ataupun nilai nombor bulat. Nombor bulat. Sebelum titik perpuluhan. Okey, betul. Sama ada dia puluh, sah ataupun ratus. Okey. Dan yang ini pula peta blok 100 ni mewakili untuk perpuluhan dia akan mewakili nilai per 10. Per 10. Yes, bila perpuluhan dia akan nilai tempatnya adalah per 10. Per 10. Per 10. Macam mana nak tulisnya per 10? Kalau pecahan dia dapat 1/10.
1/10. Tapi kalau dalam perpuluhan kita akan tulis sifar perpuluhan 1. Boleh saya pegang, Cikgu? Boleh. Ini dengan tadi yang pecahan Ya, dia. Okey, okey. saya pegang lah. So ini nilainya adalah per 10 untuk nilai perpuluhan. Ya, Okey. cikgu. Dan kemudian untuk blok asas 10 ini, Ya. nilai tempatnya adalah per 100. Oh, per 100. Dia lain yang ini pula. per 100. Okey, yang ini per Oh. 100. Dan Okey. kalau dalam perpuluhan 1/100. Okey, cikgu. Dan dalam perpuluhan kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 1. Sifar perpuluhan sifar Sifar 1. 1 dalam perpuluhan. Dalam perpuluhan. Ya. Okey. Okey. Ya. Okey. So kalau untuk yang 1 ni pula, 1 ni walaupun nampak dia kecil Sean, Ya. tapi nilainya adalah per 1000. Oh, Okey. okey. So kalau dalam pecahan, Ya. dalam pecahan kita akan tulis sebagai 1/1000. Ya. Okey, kalau dalam perpuluhan dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 1. Okey. Okey, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Kita tanya Bagus. pula murid-murid yang ada dalam talian. Boleh tak? Faham Boleh tak anda faham semua? tak? Kalau faham, bagi thumbs up. Okey ya? Bila-bila ada soalan, anda boleh angkat tangan je. Cikgu akan tolong jawabkan soalan anda. Ya? Okey. Okey. Jom kita teruskan, cikgu. Okey. So seterusnya Sean, daripada blok ni tadi, Ya. okey, kita akan saya akan berikan satu nilai, Ya. okey, nilai perpuluhan. Sean tadi cikgu ada tanya tadi apa maksud perpuluhan? Ya, cikgu. Okey. So perpuluhan sebenarnya adalah sistem angka sistem angka yang menggunakan nombor angka 10 sebagai asas. Ya. Tadi kita guna 10 tadi kan? Ya, So betul. sistem angka yang menggunakan angka 10 sebagai asas. Ya. Sebenarnya dia banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, Ya, Sean boleh bagi contoh? Sekarang dah nak raya kan, cikgu. Ya. Apabila nak beli barang terutamanya pakaian, Yes. dia ada macam ada diskaun. Okey. Ada potongan harga. So dia akan letak peratus dia. Itu peratus. Oh, itu peratus? Oh, Macam kalau mana bulan? perpuluhan. Paling dekat dengan kita, Sean. Paling dekat. Paling Sean, dekat. kalau tidak Sean tak boleh pergi kerja. Sean bawa kereta kan? Kalau minyak habis kena buat apa? Kena isi minyak. Yes, isi minyak. Selalunya berapa liter? Tak pasti, tapi sehingga tangki penuh, ibu. Okey. Ya. Contohnya 1.8 liter. Ataupun masa musim raya sekarang ni orang tengok sibuk buat kuih kan? Ya. Ya, buat kuih sukatan untuk Ya, betul. resepi kan tepung 1.2 kilogram. Ya. Ataupun jarak perjalanan kita. Ya, betul. Ya, kan kita gunakan 1.2 kilometer. Ya. Itulah dia perpuluhan. Ya, otak saya baru bangun, cikgu. Maaf Okey. ya. tak apa. Okey, ya. Okey, Sean. Jadi hari ini cikgu ada tunjukkan satu contoh. Ya. Okey, kita nak seorang murid cuba sebutkan nilai perpuluhan ini. Kita boleh minta Auni sebutkan nilai perpuluhan ini, Auni? 1.748. Betul ke, cikgu? 1.748. Betul, Sean. Tapi dekat sini cikgu nak tekankan biasa ada dua kesilapan yang murid selalu buat. Ya. Okey, yang pertama nilai titik perpuluhan. Ya. Kadang-kadang sebab titik perpuluhan ini membezakan antara nombor bulat dan perpuluhan. Ya, betul. Itu pentingnya titik perpuluhan sebab dalam nilai perpuluhan perlu ada wajib ada titik perpuluhan sebab ia memisahkan antara nombor bulat dengan nilai perpuluhan. So kalau dia tak ada titik perpuluhan dia akan jadi nombor 1000 bulat. pula jadi, ibu. Yes, Oh. okey. Jadi inilah yang membezakan antara dan satu lagi kesilapan yang biasa murid buat macam tadi Auni sebut 1.748. Cara sebutan. Kadang-kadang murid ada sebut 1.748. Oh, itu so salah, Ibu. Oh, salah. Sebab untuk nilai perpuluhan kita sebut setiap nombor selepas titik perpuluhan sebut satu-satu nombornya. Kalau kita sebut 748 dia dah jadi nombor bulat. Okey, dan satu lagi Sean kalau biasa murid dia suka campurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oh, ya ke? Contohnya 1.748. Mana boleh. Tiba-tiba ada point pula kan. Sebenarnya apa? Sebab perpuluhan tu kan panjang, ada 10 perkataan tadi kan. Jadi bila point tu kan pendek je. Dia nak ambil singkatan aja lah kan. So, jadi murid-murid kena sebut dan tulis nombor perpuluhan yang betul. Okey Sean, so sekarang daripada nilai ni, kita nak minta murid-murid cuba lukiskan guna lakaran blok asas ni. Tapi Sean kena susun. Boleh? Okey, boleh, ikut cikgu. nilai ni. Okey. So sekarang murid-murid keluarkan whiteboard. Mini whiteboard kamu dan marker pen. Cuba lukiskan lakaran blok asas di atas whiteboard di atas whiteboard kamu. Nilai 1.748. Boleh murid? Okey Sean. Jom Okey, kita cikgu. susun. Okey, boleh, cikgu.
Okey. 1.748 Sean. Okey, Macam so mana saya nak rasa susun ni Sean? saya cuba dah Cikgu. Kalau salah Okey. jangan marah ya Cikgu. tak marah pun dah So, dapat yang ni hadiah saya tadi rasa- kan. Oh, ya. Alah, takkan marah. Okey, jangan ambil balik Cikgu. Okey, so yang ni 1 kan Cikgu? Okey. Okey, sebagai Susunnya. 1. Okey. So 7 tu kena ada 7 daripada yang 100 ni. Okey. 7 daripada 100. Okey, so kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lepas tu 7, 4. 40 lah. So maknanya kena ada ni 1, 2, 3, 4. Saya letak di hadapan sini, Cikgu. Okey. Dan Cikgu tolong saya. Terima kasih, Cikgu. Itu dia. Okey, Sean. Okey, saya Ada pun berapa cubalah. satu? Okey. Yang 1 tu kena ada 1, 7. Ni nilai. Ni. Okey. Ni nilai. 1 perpuluhan. Bukan point. 748. 1.74. Ni kena ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, saya letak di hadapan macam ni. Alright. Okey, kita letak sini, okey? Okey. Okey. So, murid-murid, kita semak bersama dengan Abang Syam buat tadi, betul tak? Okey, kita tunjukkan semua sekali jawapan kamu. Betul tak kamu lukis? Wah. Sama tak? Sama tak Abang Syam? So, ada 1 blok 1000 yang mewakili nilai 1. Ada 7 blok 100 mewakili 0.7. Dan ada 4 blok 10 mewakili nilai 0.04. Dan ada 8 blok 1 mewakili nilai 0.008. Yes, good job. Pandai Abang Syam dengan murid-murid. Okey. So sekarang daripada bentuk ni pula kita nak pergi kepada nilai tempat. So sekarang kita nak Abang Syam kena letakkan nilai nombor ni. Ya, Cikgu. Ini dia. 1. So sebelah sana ya. Ya, ni dekat carta Okey, saya nilai ke sana, tempat. ya, Okey, ya. Ke sini ya. Cepat lalu. Okey. Mana ni lucu? Ni dah hilang. Maaf. Okey. Okey. So saya kena letak nombor ni. Ya, nombor di sini. Okey. Sorry. Tak apa. Okey. Okey. Tapi sebelum tu Cikgu, sebelum saya ni, tadi saya terbatuk Cikgu. Tumpang lalu Cikgu, saya nak kena amalkan SOP, sentiasa kena jaga kebersihan. Okey. Barulah tangan saya bersih. Okey, baiklah Cikgu. Okey, nilainya 1.748. Okey Cikgu. Sini ya. Okey. So, 1 je tadi sebelum titik perpuluhan. Kena letak sini. 1. Okey. 1 perpuluhan. Per 10 tu berapa? Per 10 tu saya rasa kosong lah Cikgu. Berapa? Per 10? Per 10. Per 10. Ada 7 tak kat situ? Tak ada 7 lah Cikgu. Alamak, Syun. Tak ada 7. Macam mana ni? Tak apa Cikgu. Saya akan... ada. Cikgu. Okey, Syun. Itu dia. Okey, 1, 7, 4 dan 8. Macam ni lah. Okey, kita tengok jawapan sama tak dengan murid-murid saya. Okey, murid-murid semua tunjukkan jawapan kamu. Sama tak dengan Abang Syon? Okey, kita minta Aufa. Aufa, bacakan jawapannya, Aufa. Silakan Aufa. Bacakan nilai tempatnya mengikut nilai digitnya. 1 asa 7 per 10, 4 per 1000, 8 per 100. 4 semula Aufa, 4 per berapa? 4 per 1000. Cuba tengok betul-betul Aufa. 4 per berapa? Dia dah confused dah, Syon. Okey, 4 per berapa? Sebelum per 1000 berapa, Aufa? Per 100. Yes. Okey. So, 4 per 100 dan nilai per 1000 berapa, Aufa? 8 per 1000. Okey, bagus. Betul. Okey, so itu adalah nilai tempat, Syon. Ya, Cikgu. Okey, sekarang kita nak masukkan pula nilai digit. Macam mana nak masukkan nilai digitnya, Syon? Okey. Saya akan cubalah, Cikgu. Cuba. Okay. Kalau salah macam mana, John? Kalau salah, tak ada apa-apa lah, Cikgu. Okey, kita mulakan dengan 1. Yang mana 1 katnya, John? Okey.
Saya akan tengok Ego. Ini Okey, semuanya kat cuba Sean sini, tengok. Ego. Pilih. Yang mana Okey. satu, nilai digitnya. Tadi nilai tempat Digit. dalam perkataan. Satu. Alamak. Samalah cikgu saya rasa ni. Satu dengan ni samalah Okey, Ego. ada tak dekat situ? 1.000. Oh, ada. Yes, Oh, okey. ini dia. Ingat Itulah dia terbalik nilai macam ni. digit. Oh, bukan dia. Okey, 1.000. Okey, 7 berapa? Tadi kita 7. kata 7/10. Per 10. Yes. Maknanya Maknanya dia ada apa? satu tempat perpuluhan. Yes, 1/10. Abang Syah dah boleh buat kesimpulan sendiri. Okey, iya. 0.7. Okey, Okey. macam mana pula dengan per 100? Per 100. Mungkin ada kawan saya yang boleh tolong. Siapa yang nak tolong? Apakah? Saya bagilah 2 kan? Sebab tinggal lagi 2 kan? Mungkin ada salah satu di antara anda boleh tolong saya je. Ada 2 tempat perpuluhan ke 3? Siapa yang nak tolong saya? Auni. Ya, Auni. Jawapannya yang mana? Sifar perpuluhan sifar 4 untuk 4 per 100. Ya. Dan yang ini? Untuk per 1000. Oh, iyalah betul lah cikgu sebab 4 dengan 4. Alamak, tak nampaklah saya pakai cermata pun tak nampak. Tak apa, Syam, kita kan belajar. Kan. Okey, jadi inilah dia nilai tempat dalam perkataan, nilai digit dalam angka. So dalam perpuluhan kena hati-hati bila dalam nilai digit. Okey, kalau 1.000. Okey, kalau dalam per 10 0.7. Sebab apa 0.7? Sebab kita kata per 10. 10 ada berapa sifar, Sean? Ada 1. So Ya. bila 1 maknanya dia 1 tempat perpuluhan. Okey. So kalau 4 jadi 0.04 per 100. 100 ada berapa sifar, Sean? 2. 2. Jadi dia adalah 2 tempat perpuluhan. Dan yang terakhir sekali 0.08 per 1000. 1000 ada berapa sifar? 1 sifar. Ada 3. 3. Jadi dia ada 3 tempat perpuluhan. So inilah dia nilai tempat dan nilai digit. Ni kena mahir, kena faham dan kuasai betul-betul, Syah. Ya, cikgu. Lepas tu baru kita boleh buat nanti kemahiran yang lain. Okey, sebelum kita teruskan dengan kemahiran yang lain, cikgu. Okey. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Okey, penerokan kita seterusnya, Sean. Kita akan buat perkaitan 3P. Okey, apa dia 3P tu tadi? Pecahan, perpuluhan dan peratus. Betul, cikgu. Okey. So Cikgu jawab setiap tu ada berbeza ya. Ya, cikgu. Okey. So sekarang ni kita ada depan Sean tu ada 2 keping kad bulatan. Cuba Sean tengok. Okey. Kita tengok kelatan yang pertama, kad bulatan pertama. Cuba Muhammad tunjukkan kad bulatan yang pertama, okey? So kad bulatan pertama ini adalah kad bulatan pecahan. Okey. So dia ada 10 bahagian sama besar. Ya, okey, cikgu. sama besar ya Sean eh. Okey, Ya. contoh Sean. Kalau cikgu kalau saya kata saya tutupkan 2 bahagian, ada Ya. berapa nilai pecahannya Sean? So kesemuanya ada 10 Ya, kan, ada cikgu? Kalau 10. kita tolak Tutup 2, dua. 8. Berapa nilai pecahannya? Berapa nilai pecahan? Oh, yang 2 tu. Okey. 2 per 10. Pandai. Okey, so 2 per 10. Okey, Ya. kalau saya tutup 5 daripada 10 bahagian? 5 per 10. 5 per 10. Okey, Sean. Jadi yang kedua, ini adalah bulatan pecahan. Okey. Ya. Bulatan yang kedua, kad bulatan yang kedua. Okey, kad bulatan yang kedua ini sama juga mempunyai 10 bahagian. Tapi dia akan mewakili nilai perpuluhan dan peratus. Di mana nilainya? Okey, setiap bahagian ini okey bernilai 0.1. Ya, betul. Okey, so kita ada 10, 0.1, 0.1, 0.1 sampai 10. Dia akan dapat 1.0 sifar. Okey, ini dalam bulatan ni adalah
nilai perpuluhan. Dan setiap bulatan ini, setiap bahagian ini mempunyai 10 senggatan. Ni yang guys yang kecil-kecil ni kan. Okey, kita bukan sengat tau. Bukan. Senggatan. Senggatan. Okey. So senggatan kita ada 10 senggatan yang akan mewakili nilai peratus. Okey, sedari kita dah ada perpuluhan, kita dah ada peratus. So peratus ni satu bahagian ada 10. So kita ada 10 bahagian jadi nilainya 100 peratus. Okey Sean, sebelum kita teruskan kita nak gunting dulu. Sean kena gunting, pilih salah satu jejari sama salah satu bahagian jejari. Kita gunting dari lilitan bulatan hingga ke pusat bulatan. Okey, kita akan jadi macam ni nanti. Gunting ni boleh saya gunakan? Boleh. Okey. So saya potong yang ini ke yang dua-dua kena gunting. Dua-dua kena gunting. Tak kisahlah bahagian yang mana pun. Okey. Ini saya guntingkan. Ini pun lagi satu Okey. Okey, saya pula. Okey, cikgu. Okey, so kita guntingkan bulatan pecahan yang pertama. Okey, dan yang kedua kita guntingkan bulatan. Ini saya namakan kad 3P, bulatan 3P. Okey, so kita dah dapat dah kan? Okey, dapat cikgu. Macam mana kita nak cantum ni, Sean? Agak-agaknya lah. Tak tahu lah, Ego. Tak tahu. Okey. So kita akan slipkan dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okey, murid-murid semua tunjukkan kat bulatan kamu. Okey, nampak tak? Cantik kan? Warna-warni murid-murid saya. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok. Okey, saya nak tanya dulu, Sean. Saya terangkan dulu. Okey, contoh tadi 3. Saya kata 3. Saya 3/10. 3/10. Okey, cuba tengok 3/10. Okey, so 3/10 kita dapat pecahan adalah 3/10, betul? 3 bahagian daripada. Boleh, Sean? Macam ni ke, Igu? Okey. So yang oren tu gerakkan 3. Yang macam ni. Okey, 3. Okey, so 3/10. So macam mana kita nak dapatkan nilai perpuluhannya, Sean? Tadi kita kata setiap bahagian bernilai 0.1 kan? So 0.1, 0.1. So ada berapa? 0.3. Yes, pandai. Kejap je dah pandai dah Abang Sean kan? Okey, so 0.3. So daripada 3/10 tadi kita dapat 0.3. Okey, macam mana kita nak cari peratus pula? Satu bahagian tadi ada 10 mewakili 10%. Ya, betul. So sekarang kita ada 3 bahagian. So berapa jumlahnya? 10 tambah 10 30%. 30%. Jadi itulah perkaitannya. Daripada 3/10 kita dapat 0.3, kita dapat 30%. Okey, kita nak cuba tak Sean lain-lain pula? Boleh. Okey, kita tanya murid Okey, boleh. Okey, murid. Kita nak tanya Elisha. Elisha, cuba tunjukkan cikgu 1/2. Nilai untuk 1/2. Pecahan 1/2. Macam mana? Yes. Sean dapat tak 1/2? Cuba Sean 1/2. Macam mana dapat 1/2, Sean? Macam mana dapat 1/2? Cikgu ada 10 kat sini. Macam mana, Sean? Dia dapat dah tu. Macam ni. Sebab apa, Sean? Kenapa, Cikgu? Saya nak tanya, Cikgu. Okey, sebab 5 bahagian daripada 10 bahagian. 1/2 tu kan setengah. So separuh daripada 5/10 adalah 1/2. 1 bahagian daripada 2 bahagian keseluruhan. Okey, faham. Okey, so Elisha, kita dah dapat 1/2. Berapa nilai perpuluhannya, Elisha? 0.5. Kenapa? Macam mana boleh dapat 0.5, Elisha? Pengangka. Macam mana boleh ada dapat 0.5? Ada berapa bahagian perpuluhan? 5. So kita ada 5. So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Jadi perpuluhannya adalah 0.5. Okey, berapa pula nilai peratusnya, Elisha? Satu bahagian ada 10%. 50. 50 apa? 50%. So apa perkaitannya, Elisha? 1/2 sama dengan 0.5 sama dengan 50%. Yes, itulah perkaitannya. 1/2 sama dengan 0.5 sama dengan 50%. Kita test Abang Sean pula boleh? Okey, Sean cuba tunjukkan 3/10. 3/10. Pusing. Ada masalah, Cikgu. Kita pusing. Pusing. Ini dia, Cikgu. 3/10. Okey, Sean. Macam berapa nilai perpuluhannya? 1, 2, 3. 0.3. Betul tak, murid? Betul. 0.3. Okey, Okey. berapa nilai peratusnya?
Sebab dia setiap ni ada 10%, ada 3 bahagian, so 30%. 30%. So perkaitannya? Oh, so maknanya berkaitan dengan sekiranya Pecahannya tadi berapa? pecahannya adalah 3/10. So sama dengan perpuluhannya berapa? 0 sifar perpuluhan 3 Okey, dan peratusnya? adalah 30%. Yes, pandai. Bagi tepukan untuk Abang Sean. Okey. Okey, so inilah dia perkaitan yang boleh kita gunakan untuk perkaitan 3P. Okey? Okey, baik Sean. Seterusnya kita akan pergi kepada petak 100. Petak 100. Murid-murid ada tak petak 100? Ada. Okey, tunjukkan petak 100. So kita pergi kepada petak 100. Ya, cikgu. Okey. So petak 100 ni sebenarnya Sean. Okey, Sean pegang yang ni. Okey, boleh cikgu. Okey. Saya nak tunjukkan dulu. Okey, di sini. Petak 100 ini mempunyai 10. Ingat lagi tak tadi 10 base block? Yang ini tadi. Yang ini kan cikgu. Okey, so ini adalah secara visualnya kita guna lakaran dia. Kita guna dalam petak grid. Okey, yang inilah. Okey, so kita gunakan yang itu. Dalam setiap baris ni ada baris melintang mempunyai 10 kotak. Ya. Dan baris menegak mempunyai 10 kotak juga. Itu yang dijadi 100%. Okey. Ya. Okey, so ini setiap petak ini mempunyai sifar perpuluhan 1. Bernilai sifar perpuluhan 1. Okey, so sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 1, okey? Sifar perpuluhan 1. So kita nak gunakan petak 100 ini untuk operasi tambah dan tolak perpuluhan. Oh, okey. Okey? So macam mana kita? Dia peratus, yang ni kotak apa? 100 kotak peratus. Kotak petak 100. Petak 100. So maknanya setiap petak je sifar perpuluhan 1 Yes, setiap petak ni sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 1. Kalau dalam perpuluhan, satu petak ni 1/10, 1/10. Okey, baik cikgu. Ya. Okey. So sekarang kita nak cuba buat satu soalan sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 3 tambah sifar perpuluhan 45. Oh. Okey, macam mana Sean kita nak buat ni Sean? Okey. Okey, so ingat tak sifar perpuluhan 3? Sebelum tu kita nak guna kita gunakan marker yang berbeza ya. Kita jangan guna yang sama sebab setiap nilai tu kita gunakan warna yang berbeza untuk kita nampak dia punya kontra dia. Ya. Okey. So sekarang ni Sean dengan murid-murid boleh lorekkan. Cikgu advance sikitlah. Okey. Cikgu guna magnet. Okey, boleh cikgu. Boleh. Saya lorekkan. Lorekkan ya. Saya suka warna-warna cikgu. Okey. Ya. So kita guna Sean kena warnakan. Boleh tak saya dapatkan warna merah cikgu? Warna kegemaran saya. Boleh. Apa-apalah Sean. Okey. Warna apa pun. Okey. Okey, saya ambil cikgu. Alright. Okey. Terima kasih cikgu. So sifar perpuluhan 3 Sean. Ya. Macam mana kita nak wakilkan sifar perpuluhan 3 dalam petak 100 ni? Macam cikgu sebutkan tadi, salah satu daripada petak ni adalah sifar perpuluhan 1. Okey. Jadi sifar perpuluhan 3 adalah 3 daripada petak tersebut. Okey. So adakah kita nak lorekkan satu ni je? Petak 3? Rasanya ya cikgu, bukan? Kalau dalam pecahan berapa sifar perpuluhan 3 ni? Oh, sifar perpuluhan 3 adalah 3/10. Yes. So maknanya kita lorekkan satu baris 10 ini. Ya. Okey, kita cuba buat Sean. Okey. Satu. Okey, murid-murid pun sama juga. Lukiskan, lorekkan. 2. 3. Sean jangan lukis lain pula Sean. Cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Okey. Okey, dapat? Macam ni cikgu. Yes, okey. Oh, sama dengan cikgu. Sifar perpuluhan 3. Okey, sama tak dengan murid sifar perpuluhan 3? Cuba tengok nilainya sifar perpuluhan 3. So kita lorekkan ataupun saya guna magnet berwarna. So saya warnakan 3 petak per 10 ni. Okey, so kita bukan warnakan, kita bukan lorekkan yang 3 saja. Okey, baik. Okey. So sekarang kita nak tambah. Tambah sifar perpuluhan 45. Oh. So kalau tambah tu apa Sean? Makin banyak ke makin kurang? Dia akan semakin banyak cikgu. So kalau makin banyak kita kena buat apa Sean? Kita kena banyakkan lagi lah cikgu. Kita warnakan lagi cikgu. Yes, kita lorekkan lagi. Okey, warna lain pula Sean. Okey, murid-murid pun guna warna lain. Okey, cikgu pun akan gunakan magnet berwarna biru. Okey. So 45. Sifar perpuluhan 45. Maknanya kita kena lorekkan berapa Sean? 4. Sifar perpuluhan 45. Maknanya dia kena ada 4 dengan setengah daripada yang lagi satu barisan. Okey, so 45. 45 cikgu, betul. Pandai. Okey. So, 1.
Okey. 2, 3, 4. Dan macam ni ke cikgu? Okey, 4 45 petak. dan 5. Okey. Tak nak lekat pula dia. Okey. Okey. Betul? Betul. Sama. Cikgu Yes. tiru saya ke cikgu? Tak adalah. Betul lah. Saya yang tiru cikgu Okey, sebenarnya. Sean yang tiru cikgu tadi kan? Okey. So, ini adalah 4 sifar perpuluhan 45. So, sekarang sifar perpuluhan 3 dah ada, sifar perpuluhan 45 dah ada. Macam mana kita nak cari jumlahnya? Kita kira ke semuanya, Ego. Ke semua ni. Bukan, Semua petak yang telah dilorekkan. Yes, pandai. So, kita kirakan semua kawasan yang berlorek. Kalau saya, yang berwarna. So, kita kira berapa semua, Sean? Macam tadi yang pertama tu 30 petak. Yang kedua 45. Lepas tu kita tambahkan semua 30 tambah 45, 75. Okey. So cuba nak tuliskan dalam perpuluhan macam mana? Macam tadi 75 kotak tu kita dapat. Macam mana kita nak tulis dalam perpuluhan? Sifar perpuluhan 75. Yes, pandai. So Syah dah tahu dah nilai tempat yang digit kan? So murid-murid, betul tak sifar perpuluhan 75? Abang Syah cakap. Betul. Okey. So jawapannya adalah sifar perpuluhan 75. Okey. Okey, seterusnya kita nak buat pula tolak. Tolak? Tolak. Macam mana kita nak buat tolak ni? Okey, kita pergi kepada operasi tolak. Ya, cikgu. Sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 4. Ya. Macam ni saya tuliskan dulu, cikgu. Mungkin yang ada di rumah tu. Ya. Okey, kita nak cuba operasi tolak pula, Sean. Ya, cikgu. Sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2 tolak sifar perpuluhan 15, Sean. Okey. Saya cabut balik semula ni saya punya ni. Okey, saya tuliskan lagi. Sifar perpuluhan 4 ya. Tolak sifar perpuluhan 2 ya. Tolak sifar perpuluhan 15. Okey, macam mana kita nak wakilkan sifar perpuluhan 4, Sean? Macam mana nak wakilkan? Ni, nak lorekkan sifar perpuluhan 4. Ya. Berapa? 40, cikgu. Okey, 40. Dah pandai dah dia ni. Okey, 40. Tak nak lekat pula, Sean. Saya pula kena lorekkan kan, cikgu? Ya, lorekkan 40. Petak 40. Yang seterusnya. Saya guna warna biru jugalah, cikgu. Tiba-tiba dia tak nak lorek dah. Okey. So, sifar perpuluhan 4. Kita lorekkan 4, Sean. 4. Okey. Dah? Dah, Ego. Okey. Kita tengok so, murid-murid dalam talian pun dah buat okey, kali murid lain betul tak? Lorek 4, sifar perpuluhan 4. Betul tak? Cuba tunjuk dengan cikgu. Betul, Sean. Sama tak dengan Sean? Sama. Okey. So, sifar perpuluhan 4 maknanya 40 petak berlorek. Okey. So, daripada 40 ni kita sifar perpuluhan 4 ni kita nak tolak sifar perpuluhan 2. Tadi kita tambah. Sekarang kita nak tolak, Sean. Sekarang kita tolak tu maknanya kalau daripada... tolak tu dia dah berkurang ke dia bertambah lagi? Dia berkurang. Berkurang. So kalau berkurang kita nak kena buat apa ni? Kita dah lorek ni. Kita ambil yang baki lah, Igu. Nak Ataupun ambil baki? kita lorekkan yang dah ditolak. Kita padamkan aja lah. Padamkan? Okey. Macam Syon tak boleh padam. Ya, cikgu. Syon nak kena buat apa tu? Saya lorekkan je lah, Igu. Okey. Crosskan aja kan? Ya. Okey. So murid kita nak buangkan, kita padamkan nilai sifar perpuluhan 2. Okey, sifar perpuluhan 2. Kita padamkan dia. Lupa. Macam ni lah saya tunjukkan, Igu, macam ni. Okey. Yang warna merah tu dah telah dipadamkan lah, Igu. Okey. Kira macam ni lah, lagi senang. Okey. So berapa bakinya, Sean? Bakinya yang ini, cikgu. 20 petak. Okey, 20 petak. Berapa nilai perpuluhannya? Sifar perpuluhan 2. Pandai. Sifar perpuluhan 2. Okey, so kita ada satu nilai lagi, Sean. Kita nak tolak. Sifar perpuluhan 15 kan, Igu? Okey, sifar perpuluhan 15. So berapa petak kita nak padam? 15, cikgu. 15. So kita nak padam. 15. Kita padamkan lagi lah, Igu. Padam. Kita padam. Sean jangan tak padam. Okey, 10. Okey, satu baris ni 10. Okey. Tapi 10. Lagi 5 di mana? Lagi 5 dah, cikgu. Okey, lagi 5. 2, 3, 4, 5. Macam saya, cikgu, yang tinggal kotak yang berwarna atau yang dilorekkan dengan warna biru tu tinggal 5 saja. Yes. Okey, so tinggal berapa? Sifar perpuluhan
Sifar perpuluhan sifar 5. Kenapa sifar perpuluhan sifar 5, Sean? Sebab dia kalau satu ni dia sifar perpuluhan 1. Okey. So dia 10 lah, ada 10 petak. Yang ni 5 petak saja, cikgu. Okey, kalau 10 dia baru dapat sifar perpuluhan 5. Kan tadi nilai pun 10 kan? Tapi kenapa jawapannya sifar perpuluhan sifar 5? Okey, baik cikgu yang terangkan. Takut salah pula. Okey, so kita dapat sifar perpuluhan sifar 5 sebab 5 bahagian yang berlorek ini daripada berapa sebenarnya tadi petak? Oh, daripada 100, cikgu. Yes, 100 kan ada berapa tempat perpuluhan tadi? Ada 2. Yes, so sifar perpuluhan sifar 5. Wow. Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Rahayu yang sangat ayu. Okey cikgu, silakan cikgu penerokan kita. Okey, kita terus kepada penerokan yang terakhir iaitu daripada petak 100 tadi Sean, kita boleh juga terjemahkan kepada bentuk lazim. Oh. Okey, ini adalah bentuk lazim ya Sean. Okey, saya di sini boleh ya Sean? Boleh cikgu. Okey. So contoh tadi 1.42 tambah sifar perpuluhan 18 tambah 1 sifar perpuluhan 15. Yang paling penting saya nak tekankan di sini ialah titik perpuluhan mesti selari. Nanti kan kadang-kadang dia pergi terabur ke sini. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Nanti dah salah kan? Okey, so yang paling penting kena selari titik perpuluhannya. Kalau saya suka buat dulu garis titik perpuluhan. Biar dia masuk on point dekat titik perpuluhan yang betul ikut nilai tempat. So ini kita masukkan 1.42 tambah sifar perpuluhan 18. Okey. Nampak mudah Sean, tapi sinilah yang selalu murid lakukan kesilapan. Okey. Okey. So saya tengok 2 tambah 8 10. Kadang-kadang kat sini pun kita kumpul semula dia letak sini sifar tapi 1 tak kira. Oh, terlupa. Bila kita kumpul semula, 1 kan di atas. So 1 tambah 4 5 tambah 1 6. So penekanan bentuk lazim pun sangat penting. Okey, sebab sayang kita tahu macam mana nak selesaikan tapi tiba-tiba di hujung tak dapat markah penuh. Kan jawapan salah. Kan rugi kan? Padahal tambah je. Okey. Lepas tu kita akan dapat 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. Kalau tidak dia akan tambah 4 tambah 1 jadi 5. Kan dah lain? Kan? Okey, sebab dia tak kira yang kumpul semula tadi. Okey, lepas tu dah dapat 6, 1 tambah sifar sama dengan 1. Kita tambah lagi 1 nilai sifar perpuluhan 15. Okey? So kadang-kadang murid tak tulis ni. Tapi penting sebab sifar ini adalah nilai perpuluhan yang berada di depan. Dia mewakili nombor bulat walaupun dia sifar kan. So sifar perpuluhan 15. So sifar tambah 5 dapat 5. 6 tambah 1 7. Ke titik perpuluhan 1 tambah 1 dapat 1. Okey? So ini bentuk lazim untuk tambah. Okay, kita tengok pula yang tolak Sean. Kita tukar putih pula. Tadi hitam. Okey, ni kita tukar putih pula. Okey, sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2 tolak sifar perpuluhan 15. Oh, sama macam kita buat tadi. Yes, okey, daripada tadi tu kan kita tengok kat mana kesilapan yang murid selalu buat. Okey, sifar perpuluhan 4 tolak sifar perpuluhan 2. Tak ada masalah sebab nilai tempat perpuluhan dia sama. Kan? Satu tempat perpuluhan. So kita akan dapat sifar perpuluhan 2. Okey. Tiba sifar perpuluhan 2, kita nak tolak sifar perpuluhan 15. Ya, cikgu. Daripada satu tempat perpuluhan, kita nak tolak dengan 2 tempat perpuluhan. Sini yang selalu murid lakukan kesilapan. Hati-hati ya murid-murid ni ya. Okey. Kenapa? Sebab murid akan terus saja tulis jawapan 5 terus. Memang betul. 5, tapi dari mana datangnya 5 ni? Kan? Dari turun dari langit ke? Kan? Turun dari langit, wahyu dari langit kan? Dia turun kan? Okey, so dapat 5. Jadi kita dia akan terus 2 tolak 1 dapat 1. Sepatutnya dia dapat 1 lah kalau turunkan 5, lepas tu 2 tolak 1 dia akan dapat 1. Betul? Sebenarnya kita kena letakkan nilai sifar di sebelah dia supaya dia akan jadi 2 tempat perpuluhan tolak 2 tempat perpuluhan. Kan dah lain. Ya, cikgu. Sebab sifar tolak 5 tak boleh kan Sean? Tak Kalau boleh, tak boleh cikgu. kita kena buat apa Sean? Kena Macam pinjam. kita tak cukup. Pandai Sean. Tak cukup duit kita boleh pinjam kawan kan? Boleh. Okey. So sifar perpuluhan 5 tak cukup, kita kena pinjam. Pinjam berapa Sean? Pinjam 1 cukup. Pinjam 1 lah cukup kan? Okey. So 2 tolak 1 tinggal 1. Yang ni jadi berapa? 10. Pandai. 10 tolak 5?
5. Baru dapat 5-nya. Ya. Macam tadi dari mana tiba-tiba turun 5. Kan, Dia ikut tiba-tiba salin je benda ni. Ini yang memang selalu murid buat. Okey, sayang sangat. Okey, nanti tak dapat markah penuh. Ya. Lepas tu yang ni tadi tinggal berapa? 1, cikgu. 1. Kalau tidak tadi, kalau dia turunkan 5, dia tulis 2 tolak 1. Ya. 1 dia dapat kan? Sedangkan jawapan dia sepatutnya apa? 1 tolak 1. Sifar. Ya. Betul kan? Jadi betul. lain kan jawapannya. Ya. Lepas tu yang ni macam biasalah. 10 tolak 10. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Di sinilah penekanan yang saya nak tekankan kepada murid-murid supaya kurang melakukan kesilapan bila melibatkan tolak 1 tempat perpuluhan dengan 2 tempat perpuluhan. Okey, Sean. Boleh faham, Sean? Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham. Nampak? Thumbs up. Kalau mereka faham, cikgu, saya nak tanya mereka. Okey, tanyalah. Mungkin saya nak tanya di antara anda semua, siapa yang nak jawab soalan ni? Apa yang anda belajar daripada penerakan kita hari ini? Mungkin cikgu boleh pilih salah satu pelajar ataupun murid yang ada dalam talian. Elisha. Okey, boleh buat rumusan, Elisha? Boleh, cikgu. Kesimpulan yang saya dapat hari ini, saya dapat mengenal nilai tempat dan nilai digit perpuluhan dengan betul. Selain itu, saya juga faham tentang perkaitan antara pecahan, perpuluhan dan peratus. Akhir sekali, saya juga faham dan tahu untuk menyelesaikan operasi tambah dan tolak perpuluhan dengan betul. Wow, agak lengkap jawapannya. Lengkap. Okey, terima kasih. Terima kasih, Alisha. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu pula boleh beri rumusan. So secara rumusannya, ya Sean. Okey, kita dah buat 3 kemahiran. So kemahiran yang pertama tadi mengenal nilai tempat yang digit. Okey, yang sangat penting untuk tajuk perpuluhan, untuk konsep asas sebenarnya kan. Kalau tidak, kalau tak mahir yang tu memang susah untuk pergi yang seterusnya. Okey, sebab nombor bulat dan perpuluhan adalah berbeza. Okey, kalau salah dalam nombor bulat, dalam nilai digit perpuluhan, salahlah nanti kita punya pemahaman konsep kita. So yang kedua tadi berkaitan 3P pun sama juga. Okey, 3P tadi pecahan perpuluhan peratus sebenarnya satu mata pelajaran, satu tajuk yang memang sangat menarik. Tiga-tiga ni kalau kita betul-betul faham dan kuasai konsep daripada awal. Okay, dan yang ketiga tadi tambah dan tolak. Tambah dan tolak yang melibatkan perpuluhan. Okey, kita kena hati-hati, sentiasa berhati-hati dalam menyelesaikan dalam bentuk lazim ke dalam bentuk apa pun kena sentiasa hati-hati supaya kita tidak kurang apa? Tidak dapat markah yang penuh. Tak dapat markah penuh lah nanti jawapan akhir kan. Kita penat kira daripada atas tiba-tiba jawapan akhir salah. Rugi kan? Okey. So saya rasa itu sajalah Sean. Okey, terima kasih sangat. Dan lagi sekali saya nak berterima kasih kepada Cikgu Rahayu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian iaitu Elisha, Faik, Aisyah, Syafika. Bukan Syafika, siapa tu? Auni, Emir dan juga Aufa. Okey, terima kasih kerana bersama kita. Kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.